Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi di dalam pertemuan pengajian kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita telah masuk pada al-faslu tsalits fima warada fi khitabihi iyyahu mawridal mulatafatin mawrid al-mulatafati wal mabarrati. Fasal yang ketiga menceritakan tentang khitabihi iyyahu, yakni ucapan Allah Subhanahu wa taala mawrid al-mulatafati, iaitu dengan muamalah mulatafah, iaitu muamalatun bilutfin wa syafaqah, itu dengan muamalah yang lemah lembut, wal mabarrah, dan penuh kebaikan, bimakna albir wa huwa al-ihsan wal khair. Min zalika qawlihi ta'ala, atau min zalika qawluhu ta'ala, daripada bentuk kelembutan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah ayat di dalam surah At-Taubah, afallahu anka lima adzinta lahum. Di sini cerita berkenaan dengan bab ini, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang zahir difahami oleh sebahagian orang bahawa ianya adalah merupakan itab ataupun kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya bukan kemurkaan, malah itu adalah kelembutan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disalah faham oleh sebahagian orang, hatta sebahagian mufassir seperti Zamakhsyari dan seumpamanya, ketika mentafsirkan ayat-ayat berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak meraihkan adab dan tidak menjalankan adab yang sepatutnya dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya dalam ayat afallahu anka lima adzinta lahum dalam surah At-Taubah. Dan Maulana Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu, beliau ada mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan jawapan ataupun jawab kepada kekeliruan yang dilakukan oleh sebahagian orang ketika membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, seakan-akan ayat tadi adalah templakan kepada Nabi. Hakikatnya ianya bukan dengan maksud sedemikian. Jadi ayat ini afallahu anka lima adzinta lahum, kalau kita tengok dalam di dalam Al-Quran ataupun di dalam terjemahan yang dibuat oleh sebahagian penterjemah, afallahu anka lima adzinta lahum, Allah memaafkan kamu. Ini di terjemahan ni, wahai Sayyidina Muhammad, mengapa engkau izinkan mereka tidak turut berperang sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi seolah di dalam ayat ini macam menyebutkan bahawa Allah mengampunkan kesilapan Nabi ketika meletakkan izin kepada golongan munafik sewaktu mereka tidak datang ataupun tidak terlibat dalam peperangan Tabuk. Jadi ayat ini afallahu anka lima adzinta lahum, yakni Allah memaafkan kamu. Terjemahan yang disebut oleh kebanyakan daripada penterjemah menterjemahkan demikian. Ini afallahu anka lima adzinta lahum, iaitu moga Allah memaafkan kamu wahai Nabi Muhammad dengan apa yang mengapa engkau telah mengizinkan kepada munafik untuk mereka takhalluf, mereka tidak terlibat dalam peperangan Tabuk. Sebelum disebut apa dia, hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu, sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar, wa ta'lamal kadzibin, dan sebelum kamu tahu mana yang tidak benar.
Cuba tengok macam mana para mufassirin mentafsirkan seperti yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Abu Muhammad, kata Al-Imam Abu Muhammad Makiyun, qila hadha iftitahu kalamin bimanzilati aslahakallah. Kata sebahagian ulama, afallah ini bukan dengan makna Allah memaafkan kamu, tapi sebenarnya ia adalah sebagai pembuka kalam, seperti seolah-olah Allah menyebutkan aslahakallah ataupun didoakan. Nah, afallahu anka ini dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil khabariyah. Nah, lafzan insya'iyah makna. Khabariyah dengan maksud khabar. Afallahu anka. Tapi dengan makna insya, iaitu dengan makna doa. Nah, khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Dengan makna aslahakallah wa a'azzakallah. Itu makna dia. Iaitu moga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Moga Allah memuliakan dan mengagungkanmu ya Rasulullah. Jadi afallahu anka bukan khabar, bukan nak mengkhabarkan kepada kita bahawa Allah memaafkan kamu. Sebaliknya ia adalah doa. Macam kita sebut radhiyallahu anhu wa radu an, radhiyallahu anhum contohnya, atau radhiyallahu anhu. Hadha qabariyah lafzan, insya'iyah makna. Qabariyah lafzan dengan maksud Allah meredai mereka semua. Tapi dengan makna apa dia? Allahumma rda anhum. Ya Allah redai mereka. Itu maksudnya. Tamam? Itu dengan makna doa. Jadi di sini afallahu anka ay aslahakallahu wa a'azzakallahu. Jadi dia doa. Wa qala Aun bin Abdullah akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu bil dhanbi. Jadi Aun ibnu Abdullah menyebutkan bahawa Allah memaklumkan, mengkhabarkan tentang pengampunan sebelum mengkhabarkan tentang kesilapan. Dzam di sini dengan makna khilaful aula awil alyaq. Nah, jadi bukan di sini dengan makna dzam, dengan makna dosa yang seperti kita fahami. Akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu bil dzambi. Walaupun sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Khafaji radhiyallahu anhu tidak bersetuju dengan pandangan macam ni. Kata dia ini kalam masih lagi tidak ada kehormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi kurang pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Yaitu akhbarahu bil afwi qabla an yukhbirahu bil dzambi. Jadi faham dzambi di sini bukan makna dosa, dan Imam Aun Ibn Abdullah pun sendiri tidak bermaksud dengan dosa. Sebaliknya dengan makna khilaful aula. Maknanya Allah memaklumkan bahawa Allah memberikan kelepasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dimaklumkan tentang lima adzinta lahum hatta yatabayyana as-sadiqin, hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu dan wa ta'lamal kadhibin. Surah Taubah. Jadi Allah memaklumkan dulu dengan pengampunan, dengan kemaafan. Itu pandangan kedua. Pandangan pertama kata afallahu anka adalah khabariyah lafzan, insya'iyah makna. Tamam? Pandangan Aun ibn Abdullah akhbarahu bil afwi. Allah memaklumkan dengan al-afu sebelum memaklumkan dengan az-zamb. Jadi di sini kalau seorang datang kepada kita dan dia melakukan kesilapan, contohlah, dan kita kata kepada dia, saya maafkan dengan apa yang kamu telah lakukan. Dengan kamu buat sekian, kamu buat sekian, kamu buat sekian, sebut satu-satu kesilapan, kemudian tak apa, saya maafkan. Mana lebih berat? Mana lebih berat dua keadaan tadi? Yang kedua lebih berat. Karena disebutkan kesilapan dulu, kemudian saya maafkan. Dengan saya maafkan. Tapi kenapa kamu buat begini, gini, gini? Tapi awal dulu kemaafan disebutkan, maka itu lebih ringan. Itu maksud Al-Imam Aun ibn Abdullah. Tamam? Wa hakas Samarqandi an ba'dihim anna ma'nahu. Al-Imam Samarqandi menukilkan daripada sebahagian para ulama sufi, anna ma'nahu, ma'ruf Imam Samarqandi banyak menukilkan daripada para ulama sufi dalam tafsir Isyari, bahawa makna afallahu anka lima adzinta lahum ay afaqallahu.
Allah memberi afiah kepadamu ya Rasulullah. Allah menjagamu ya Rasulullah. Ya salimal qalbi, wahai yang mempunyai jantung hati yang terbaik, yang sejahtera. Lima adzinta lahum. Nah, jadi afaqallahu anhu ya salimal qalbi. Ya Rasulullah, kamu ni orang yang sangat lemah lembut, orang yang sangat pemaaf, yang sangat sempurna dan sejahtera hatinya. Moga Allah memberikan kebaikan kepadamu ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu membenarkan mereka tidak ikut dalam perang? Itu maksudnya. Tamam? Mana bahasa lebih lembut? Imam Samarqandi lembut dalam bahasa ini yang seperti dinukilkan oleh sebahagian ulama. Yaliq bi maqamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan maqam Rasulullah. Ini syarah ayat Quran, afallahu anka lima adzinta lahum, disebutkan kata moga Allah memaafkan kamu. Wahai Muhammad, tak ada nabi lah. Wahai Muhammad, kemudian lima adzinta lahum, dengan apa yang kamu telah izinkan kepada munafik untuk mereka takhalluf daripada peperangan Tabuk. Kemudian disebut kata di sini dalil menunjukkan bahawa Rasulullah juga melakukan kesilapan dan diampunkan oleh Allah Ta'ala, kata-kata. Ini dalil orang yang tidak mengenal Nabi SAW. Ini orang yang tak mengenal hak baginda Rasul SAW. Hakikatnya ayat ini tidak sedikit pun mencela Rasulullah. Tak sikit pun mencela Rasulullah. Malah memuji Nabi SAW. Memuji Nabi. Hari kita sebut kenapa puji Nabi. Tamam? Qala walau bada'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqaulihi lima adzinta lahum, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memulakan kalamnya lima adzinta lahum afakallah atau afallahu anka lima adzinta lahum. Bila Allah Taala sebut lima adzinta lahum afallahu anka, kalau terbalik macam tu, la khifa alaihi an yanshaqqa qalbuhu min haibati hadzal kalam, dibimbangi akan terputus jantung Nabi SAW kerana haibahnya kalam tersebut. Lakin Allah Ta'ala birahmatihi akhbarahu bil afwi hatta sakana qalbuh. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya mengkhabarkan kepada Nabi SAW dengan pengampunan sehinggalah ditenangkan hati baginda Rasul. Summa qala lahu, kemudian Allah menyebut lima adzinta lahum bitakhallufi hatta yatabayyana laka as-sadiqu fi 'udhrihi min al-kadhibi. Kenapa kamu izinkan kepada mereka dengan takhalluf? Sebelum kamu menjelaskan atau dijelaskan mana yang benar, mana yang tidak benar dengan dia punya permintaan takhalluf tersebut ataupun minta izin untuk tidak mengikuti peperangan Tabuk. Wa fi hadha 'azimu manzilat min wa fi hadha min 'azimi manzilatihi 'inda Allah ma la yakhfa 'ala dhi lubbin. Di sini menunjukkan bahawa ketinggian kedudukan Nabi SAW di sisi Allah, ma la yakhfa ala dhi lubbin, orang yang mempunyai dhi lubbin ay sahibi aqlin salim min wahmin saqim, orang yang punya akal yang sejahtera daripada penyakit dalam jiwa dan peribadinya dengan bid'ah, maka mereka akan menerima bahawa ayat ini adalah pujian Allah kepada Nabi SAW. Al-Imam Al-Qafaji radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa ada perkara yang sangat menarik dalam ayat ini. Hakikatnya membenarkan Nabi SAW. Apa dia ayat dia? Ayat dia datang setelah 3 ayat, 5 adzinta lahum. Cuba baca. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Ayat 43. Kan? Kemudian لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak turut berjihad dengan harta benda dan jiwa mereka, dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Sungguhnya yang akan minta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tamam? Dan yang hati mereka sangat ragu-ragu, oleh itu mereka sentiasa bingung, teragak-agak dalam keraguan. Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin kariha Allahum bi'athahum
Fathabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Dan kalau mereka mahu keluar nak perang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tapi Allah tidak suka pemergian mereka. Dan Allah Ta'ala mengakui sendiri, Allah tak suka pemergian mereka. Maksud, lima adzinta lahum, kamu izinkan, afallah anka ya Rasulullah. Lima adzinta lahum, yang kamu izinkan mereka tidak berperang. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah tak mau mereka pergi. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat seterusnya, Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan. Jadi apa makna izin Nabi SAW untuk mereka tak keluar? Maksudnya menjaga golongan munafik daripada merosakkan golongan muslimin dalam perang. Mereka tak ikut lebih baik. Jadi bila Nabi sebut, bila Allah Ta'ala sebut afallah anka lima adzinta lahum, maksudnya apa dia? A'azzakallah ya Rasulullah, lima adzinta lahum, kenapa kamu tak izinkan mereka pergi? Kerana kamu telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan hati yang luar biasa. Tahu kedudukan munafik ni merosakkan umat. Kalau mereka datang ikut perang, zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan antara kamu, hendak menimbulkan fitnah kekacauan di kalangan kamu. Wa fikum sama'una lahum, sedang di antara kamu ada yang suka dengar hasutan mereka. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Apa makna ayat ni? Kalau dalam surat raja tulis di atas seolah macam templak, di bawah macam izin balik, orang kan koyak surat tu. Ini kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dalil kata tidak ada percanggahan antara kalam Allah dengan ayat-ayat Allah Ta'ala yang lain. Betul tidak? Baca ayat tu siyaqul ayat. Dan Nabi SAW tidak dicela oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum tu tidak ada pun sebelum tu dengan pilihan kepada Nabi SAW. Kalau baca balik ayat afallah anka lima adzinta lahum, ada ayat sebelum tu yang Allah Ta'ala tak bagi izin? Ada ayat Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, suruh semua pergi, jangan duk bahagi mana yang kamu kena bagi izin, tak bagi izin. Tak. Allah Ta'ala letakkan seluruhnya kepada Nabi SAW dengan arahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menentukan, ini tak, ya tak biar pergi. Kemudian depa mai jumpa dengan Rasulullah, bagi tahu kata kami tak boleh nak pergi perang dan sebagainya. Nabi izinkan, Nabi maafkan mereka, untuk menjaga kerosakan mereka daripada mereka merosakkan golongan muslimin. Dan Allah memuji perbuatan tersebut. Hakikatnya, afallah anka lima adzinta lahum. Baca elok ayat, baru kita akan tahu. Jangan jadi macam Zamakhsyari. Apa Zamakhsyari sebut? Zamakhsyari sebut apa dalam ayat? Dia kata, ajib Zamakhsyari. Walaupun dia alim kabir, tapi dia tergelincir dalam bab. Kata dia, dia kata apa sini? Anna hadha kinayatun 'anil khiyanah. Itu dia. Dia kata afallah anka lima adzinta lahum, ni adalah kinayah kepada khianat. Li'anna al-'afwa muradifun lah. Wa ma'nahu, dia kata apa dia? Akhta'ta wa bi'sa ma fa'alta. Itu dia. Zamakhsyari boleh sebut itu. Kamu telah tersilap dan seburuk-buruk perbuatan yang kamu lakukan. Macam tu pada Nabi SAW. Allah. Wa qad shanna'a an-nasu alaihi fi hadha hatta kana sababan liman'i an-nas min qira'ati kitabih. Kata ulama, Imam Khafaji kata, ini sebab kenapa ada sebagian ulama melarang manusia membaca kitab Kasyaf Zamakhsyari adalah kerana buruk adabnya dengan Rasulullah SAW. Boleh dia kata bi'sa ma fa'alta, seburuk-buruk perbuatan yang kamu lakukan adalah lima adzinta lahum. Ajib Zamakhsyari. Kama hukiya anil Imam Subki lima fihi min tarkil adab. Ya, seperti yang dinukilkan oleh Imam Subki. Imam Subki kata apa? Kenapa dilarang untuk baca kitab Kasyaf kepada orang yang bukan ahlinya? Lima fihi min tarkil adab, karena tidak ada adab dengan Rasulullah SAW. Tamam? Itu maksud.
Ya, Imam Ibnul Munayyir sebut dalam tafsirnya, kata apa? Yang tafsir nama Al-Bahr. Afallah anka ay di'amatun fil kalami yaqsudul mutakallimu biha mulatafatan al-mukhatabi wa huwa 'adatul 'arab fi at-talattufi bi taqdim ad-du'a listida'i al-isra'i aw qabari. Aw qabarin ma'nahu la 'uhdata 'alayka li'annahu ta'ala ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tengok Imam Ibn Munayyir terjemah dan tafsirkan apa dia. Dia kata afallah anka ni min 'adatil 'arab. Arab biasanya dia akan dahulukan dengan sebutan di'amah ataupun dengan sebutan sesuatu yang menembutkan dan memberikan ketenangan pada jiwa. Seolah-olah ayat tadi nak menyebut, kata, ya Rasulullah, Allah telah muliakan kamu. Kamu tidak ada dosa. Diampunkan dosamu bima ta'akhkhara wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu yang terkemudian. Lima ajinta lahum. Itu soalan. Allah ampunkan kamu ya Rasulullah. Kamu tidak ada dosa. Bukan Allah ampunkan kamu makna kamu ada dosa. Kamu tidak ada dosa langsung ya Rasulullah. Dan apa yang kamu lakukan semuanya kebaikan daripada Allah Ta'ala. Aslahakallah, a'azzakallah. Lima adzinta lahum. Seolah Allah Ta'ala sebut macam tu kepada Rasulullah. Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, kamu aku muliakan, kamu aku agungkan, kamu aku cintai. Lima adzinta lahum. Macam seorang ayah yang kasih kepada anaknya, bercakap dengan anaknya ketika anak tu melakukan kesilapan, dia ni anak yang paling dia kasih. Dia akan sebut apa? Dia kata tak apalah. Tapi kenapa buat macam tu? Mana dengan bahasa bi sama fa'alta, macam Zamakhsyari sebut. Ajib Zamakhsyari. Sebab tu moga Allah Ta'ala dijaga lisan kita daripada buruk sangka dan buruk adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting untuk majlis, contohnya dibacakan tafsir ayat-ayat yang menceritakan tentang zahir, seolah-olah ayat tersebut seakan-akan macam ditegur Nabi SAW. Hakikatnya tak. Ayat tadi sebenarnya meninggikan kedudukan Nabi SAW. Contoh seperti abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ramai orang menyangka abasa wa tawalla adalah Nabi SAW. Seolah Allah menegur Nabi SAW ketika Nabi berpaling daripada kelompok tersebut. Dan ada tafsiran yang disebutkan oleh para ulama, khususnya pada zaman sekarang ni, yang ramai orang suka untuk melihat bahawa Rasulullah SAW adalah seumpama dengan mereka. Lepas tu mengenal Rasulullah SAW adalah sebab kepada dijaga iman seorang tersebut. Maulana Syekh Yusri Hafizahullah Ta'ala mengatakan, orang yang tidak hafal Quran tapi dia mengenal Rasulullah SAW, maka dia akan diselamatkan oleh Allah. Tapi berapa ramai yang hafal Quran tapi tak kenal Nabi SAW, mereka murtad. Jadi jangan heran kalau ada orang hafal Quran kemudian dia murtad. Bila tanya, macam mana kamu hafal Quran tapi kamu boleh murtad? Karena kamu tak kenal Nabi SAW. Maksudnya mengenal Rasulullah SAW adalah sebab kepada najah, sebab kepada kebahagiaan, kejayaan, dan sebab kepada dijaga iman seseorang tersebut. Tamam? Nanti kita akan tengok dia punya perbahasan tentang masalah tersebut. Wa min ikramihi iyyahu wa birrihi bihi ma yanqati'u duna ma'rifati ghayatihi niyatul qalbi. Apa makna wa min ikramihi iyyahu? Di antara kemuliaan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi dan kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi SAW, ma yanqati' niyatul qalbi, yang mana kalau seorang tidak mengetahui tentang kemuliaan tersebut, boleh terputus jantungnya kerana terkejut. Niyatul qalbi maksudnya ni jantung yang ada dua urat yang menyambung ke jantungnya, boleh terputus. Disebabkan kenapa? Kerana kalau tak tahu benar tadi, dia akan jadi terkejut betapa agungnya Allah Ta'ala, betapa Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah SAW. Sama? Lepas itu disebut oleh Imam Qafaji, makna ayat wa min ikramihi iyyahu wa birrihi bihi ma yanqati'u duna ma'rifati ghayatihi niyatul qalbi. Makna dia apa dia? Al-muradu anna lahu sallallahu alaihi wasallam. Murad di sini dengan makna apa dia? Makna perkataan tadi, buruh dalam kurungan wa min ikramihi iyyahu wa birrihi bihi ma yanqati'u duna ma'rifati ghayatihi niyatul qalbi, tutup kurungan. Maksud perkataan ini apa dia? Anna lahu sallallahu alaihi wasallam manzilatan wa rutbatan indallah. Sesungguhnya
baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akramahu biha, yang Allah memuliakan dia dengannya, au an'ama alaihi bima la tutiqu al-uqul, dan Allah memuliakan Rasulullah dengan sesuatu yang akal tidak mampu berfikir dengannya, wa ma'rifata kunhihi wa ghayatihi, dan akal tidak mampu mengetahui hakikat tentang kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi. Wala tafil a'maru bitahsilihi, dan tak akan cukup umur-umur kita kalau dikumpulkan untuk mencari kemuliaan tersebut. Sedangkan kalau kita buka dalam Quran, dilihat kalau dibaca dengan bacaan para awliya Allah Subhanahu wa taala, kita akan terkejut betapa Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi idza zahara as-sabab batala al-ajab, kata ulama. Idza zahara as-sabab batala al-ajab. Kalau zahir sebab, maka terbatallah ta'ajub tersebut. Jadi kenapa sebab kita ta'ajub ketika mana tahu Allah Ta'ala, Masya Allah, afallah anka lima adzinta lahum, baca ayat tadi seperti awliya baca. Baca ayat tersebut tadi seperti mana para ulama tafsirkan. Baca ayat tadi seperti mana Imam Khafaji syarahkan. Jangan baca macam sebahagian juhala baca dan mensyarahkan ayat tersebut ketika mana mereka memperkecilkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah mengatakan bahawa di sini dalil menunjukkan Nabi juga melakukan kesilapan dan Allah ampunkan. Kalau Allah tak ampunkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apa. Ini dalil tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak, malah Nabi dimuliakan oleh Allah Taala hatta dengan afallah anka lima adzinta lahu. Ayat tersebut pun kalau dibaca dengan tepat dan benar pada maksudnya, maka menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Niftawaih, kata Niftawaih, Niftawaih adalah nama kepada Al-Imam Al-Hafiz Nahwi Al-Allamah Ikhbari Ibrahim ibnu Muhammad. Digelar Niftawaih. Sebahagian para ulama hadis membenci gelaran Waih. Mereka menyebut, ulama hadis kata Waih ini adalah ismun min asma'i syaitan, nama daripada nama-nama syaitan. Maka mereka akan baca dengan Niftuyah. Niftuyah, tak baca dengan Niftawaih. Jadi waw itu disukunkan, ya difatahahkan. Mana Niftuyah atau Naftuyah dibaca gitu. Macam Sibawaih, maka tak baca Sibawaih. Kalau ulama hadis baca Sibwiyah. Bacanya tu. Kata Niftawaih, zahaba nasun ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'atabun bihadhihi al-ayah. Sebahagian orang dia nakirahkan. Dia tak sebut dengan an-nas, sebut zahaba nasun. Dan Imam Niftawaih adalah ulama lughah. Kata kadang dia nak merendahkan orang pun dia gunakan lughah, tapi dengan beradab, tak boleh lam. Faham? Alif lam nakirah bermakna ta'zim, boleh juga dengan makna tangkis, untuk merendahkan orang tadi. Tamam? Dan contoh dalam ayat sebelumnya yang kita baca apa dia? Ayat apa ni? Mana? Yang kita baca sebelum ni. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun dibaca dengan nakirah, dengan makna ta'zim. Tamam? Dengan makna ta'zim. Di sini dengan makna tangkis. Zahaba nasun ila anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'atabun bihadhihi al-ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam disangka oleh sebahagian orang bahawa baginda dicela dengan ayat ini. Afallah anka lima adzinta lahum. Wa hasyahu min zalika. Wa hasyahu min zalik. Maksud Nabi SAW dijaga daripada perkara tersebut. Tidak sekali-kali Nabi dicela. Bal kana mukhayyaran. Bal ini lil idrab. Ini idrab lil ibtal, untuk membatalkan kalam sebelumnya. Untuk membatalkan kalam orang yang mengatakan Nabi dicela, maka didatangkan dengan bal kana mukhayyaran, bahkan Nabi diberi pilih. Falamma adzina lahum a'lamahu Allah Ta'ala annahu law lam ya'zan lahum laqa'adu li nifaqihim. Tengok. Bal kana mukhayyaran, bahkan Nabi diberi pilih. Maksudnya karena dalam ayat dalam Al-Quran tidak ada sebelumnya menyebutkan bahawa Nabi tidak boleh memilih. Tak ada ayat sebelum tu. Dan di sini bila Nabi memilih, bila Allah Ta'ala sebut afallah anka, takkan Allah nak murka kepada Nabi, sedang sebelum tu tidak diberi kepada Nabi dengan arahan untuk kata jangan bagi izin seorang pun untuk tidak mengikuti perang.
Jangan bagi izin seorang pun daripada takhalluf. Tak disebut macam tu. Seolah ni diserahkan kepada Nabi sebagai ketua, sebagai pembimbing kepada umat ketika tersebut, sebagai ketua peperangan, untuk pilih sama ada nak benarkan ataupun tidak benarkan pergi. Untuk Nabi izinkan untuk pergi, Nabi tak izinkan pergi. Faham? Jadi Nabi mukhayyar. Nabi mukhayyar untuk memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Faham? Baik. Annahu law lam ya'zan lahum, dan Allah Ta'ala mengetahui kalau lam ya'zan lahum laqa'adu li nifaqihim. Faham? Maka mereka akan qa'adu li nifaqihim. Mereka akan semakin lagi menambahkan nifak mereka. Mereka akan semakin menyebarkan nifak mereka pada ketika tersebut. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut pada ayat yang seterusnya yang kita bacakan tadi, law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum sama'una lahum. Itu ayat dalam surah At-Taubah ayat 47. Ayat afallah anka lima azinta lahum, itu ayat 43. Nah, ayat 47 Allah Ta'ala menyebutkan dan mengikrar dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena kalau mereka keluar pun mereka akan lakukan kerosakan dan menghilangkan semangat dan motivasi kepada golongan muslimin. Jauh Tabuk 400 km daripada Madinah. Jauh. Musim panas. Nah, dalam keadaan musim yang terlalu panas. Kemudian keadaan yang teruk dalam perjalanan. Bukan naik kereta api, bukan naik kapal terbang, jalan kaki. Jadi kalau munafik ikut pada ketika tersebut, mereka akan merendahkan dan menuntuhkan semangat golongan muslimin. Maka keizinan Nabi untuk mereka tidak pergi tadi adalah suatu tindakan yang paling bijak, kerana Nabi adalah aqalun nas. Nabi adalah orang yang paling berakal dan paling bijak dalam menyusun, dan Allah memuji perkataan tersebut. Jadi afallah anka lima azinta lahum bukan kejian, sebaliknya itu pujian kepada Nabi. Wa annahu la haraja alaihi fil izni lahum, dan ini adalah sebagai la haraj alaihi, tidak ada masalah Nabi membenarkan mereka tidak ikut perang, karena mengikuti perang bagi pihak munafik adalah suatu yang merosakkan golongan muslimin. Qala al-qadi Abu al-Fadli rahimahullahu ta'ala, yajibu 'ala al-muslimi al-mujahidi nafsah. Ini kata Imam Qadi Abu al-Fadl, Qadi Iyad, ketika mana memberi komentar tentang ayat ni, kata beliau apa dia? Yajibu 'ala al-muslimi al-mujahidi nafsah, wajib bagi seorang muslim ke atas setiap muslim yang berjihad dengan hawa nafsunya untuk mencari redha Tuhannya, ar-ra'idi bi zimami syari'ati quluqah, iaitu dengan cara dia melatih nafsunya. Ar-ra'id maksudnya at-tamrin, tadrib. Dan di bawah disebut muzallil, yakni menghinakan nafsunya tadi dengan diikat tali pedati syariah pada akhlaknya. Tamam? Itu maksud ar-ra'idi bi zimami syari'ati quluqah. Jadi akhlaknya diikat dengan jiwa yang rendah diri dengan syariat agama Allah Ta'ala. An yata'addaba bi adabil Qur'ani fi qawlihi wa fi'lihi. Hendaklah dia beradab dengan adab Al-Quran, dengan qaul dan fi'ilnya. Allah mengucapkan kepada Nabi, afallah anka lima azinta lahum, kamu lebih wajib untuk melakukan kehormatan dan pengagungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tak tahu benda tadi, jangan bercakap. Wa mu'atatihi wa muhawaratihi. Dan juga bagaimana Allah memberikan kepada Nabi, bagaimana Allah berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Fahuwa unsurul ma'arifil haqiqiyah. Karena Al-Quran adalah asas, unsur asas ataupun manba' kepada al-ma'arif al-haqiqiyah. Untuk mengetahui tentang ma'rifah haqiqiyah, kena baca Al-Quranul Karim. Kamu akan tengok bagaimana Allah bermuamalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok sekarang ni hak duk mengaku hakikat. Makrifat ni kalau cakap bab Nabi Muhammad sebut Muhammad ya. Makrifat kepala bapa apa? Dia sembang bab makrifat ni, hai Muhammad. Hey Muhammad. Muhammad. Bang kepala sudah berhenti. Muhammad siapa dia? Pak Long kampung hang. Ni jenis-jenis orang yang tak kenal Nabi SAW. Tak erti tentang Rasulullah SAW. Konon-konon dia kata dengan makrifah dia kenal Allah, maka dia kata Allah Tuhan yang Maha Agung. Nabi Muhammad manusia.
Kenapa nak kena sebut dengan sebutan-sebutan ni? Sebut Muhammad macam biasa. So, kamu bukan makrifah sebenarnya. Kamu mak sampah. Pahaman dalam kepala tu sampah. Tak ada makrifah apa pun. Makrifah macam mana kalau tak kenal Nabi SAW dengan betul? Tak akan kenal Nabi. Karena kamu tidak akan dapat makrifah selagi mana tidak mengikuti jalannya Nabi SAW, tidak melalui pintunya Rasulullah SAW. Tak akan boleh makrifah. Wa rawdatul adabid diniyati wad dunyawiyah, dan rawdatul adab, Quran adalah rawdatul adab, taman adab ad-diniyati wad dunyawiyah, untuk bahagian keagamaanmu dan juga dunia. Wal yata'ammal hadhihi al-mulatafat al-ajibata fi su'ali min rabbil arba. Cuba tengok bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, kelembutan yang ajib. Bagaimana Allah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afallahu anka lima azinta lahum wal mun'imi 'alal kull." Yani Tuhan yang memberikan nikmat kepada segala sesuatu. Al-mustaghni 'anil jami', yang terkaya daripada sesuatu. Maknanya apa dia? Kenapa Allah memuji Nabi? Karena Allah memerlukan Nabi? Tidak. Mustaghni 'anil jami'. Tapi tengok bagaimana Allah mengasihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Wa istathiru ma fiha min al-fawaid, ay yadhhar ma fiha min al-fawaid. Disebutkan dengan zahir tentang faedah-faedahnya. Wa kaifa ibtida'u bil ikrami qabla al-'atb. Bagaimana Allah memulakan dengan ikram, afallah anka, aslahakallah, a'azzakallah, qabla al-'atb. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya dengan soalan tersebut, kalau kamu anggap tu sebagai 'atb, tu sebagai itab, tu sebagai templakan. Wa anasa bil afwi qabla dzikril dzam, dan Allah berlemah lembut menjinakkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan af, dengan pengampunan sebelum disebutkan tentang kesilapan. In kana thamma dzambun, kalau itu boleh dikatakan kesilapan. Tu kalau terjemahan kita akan terjemah in kana thamma dzambun, kalaulah itu dikatakan tu sebagai dzam, bal hadza laysa dzam, bahkan itu bukan dosa. Kalau dosa pun itu Allah Taala mulakan dengan begitu, bagaimana kalau itu bukan dosa? Maknanya apa dia? Maknanya kemuliaan dan keagungan yang Allah Ta'ala tunjukkan tentang kedudukan Nabi dengan afallah anka lima azinta lahum. Fahami elok-elok ayat ni. Moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita adab, dan tata susila kita dengan Rasulullah akan makin bertambah. InsyaAllah. Saya yakin dengan sepenuh keyakinan seperti yang diyakini oleh para ulama, siapa yang membaca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, disyarah dengan syarahan yang tepat dan benar seperti yang disyarah oleh para ulama, insya-Allah dia akan lahir sebagai seorang yang sangat beradab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah dia akan menjadi seorang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita tidak akan terputus daripada mengikuti pengajian ini, dan akan terus untuk kita memahami kitab ini yang sangat agung. Ini baru 1 ataupun 3% saja daripada kitab ni kita baca. Baru 3% kita baca kitab ini. Ni masih banyak lagi ni terbayang ni. Tak baca lagi. Bagaimana kalau habis kitab ni? Dan bagaimana tentang pengetahuan kita terhadap baginda Nabi setelah selesai kitab ni? Agak-agak lah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bagi kasih sayang dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan dengan berkat kasih sayang tersebut kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. InsyaAllah kita akan sambung pada malam ini pada ayat yang kedua. Wa qala ta'ala walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.